إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ini kita akan mendiskusikanlah tajuk berkenaan dengan Al-Khumainiyah. InsyaAllah kita akan diskusi berdasarkan kepada kitab yang ditulis oleh Syekh Sa'id Hawa. Sebenarnya kitab ni kita start dah sebelum ni, kuliah online dah ni, cuma baru beberapa kali kuliah baru, tidak sempat habis. Kemudian adalah pelbagai rintangan ada dengan PKP nya dan sebagainya, jadi lama lah terbengkalai. Cuma bincang-bincang sebelum ni kita diminta untuk start semula lah, sebab baru start beberapa kali baru kuliah, jadi tak apalah, insyaAllah kita start semula. Sebab mungkin ada juga yang tak ada sebelum ni tu. Dan dulunya secara ringkasnya kita sebut mukaddimah tu panjang dah lah, detail lah, jadi kita mungkin tidak mahu memanjakan lagi lah mukaddimahnya, mungkin sikit-sikit sebanyak lah. Kalau sebelum ni kita cerita Sa'id Hawa ni siapa dia secara detail lah juga, jadi kali ni ringkas je lah. Sa'id Hawa ni seorang ulama pendakwah yang masyhur lah di negara Jordan. Dan dia banyak tulis kitab-kitab, terutamanya dalam bab tazkiyatun nafs dan tarbiyah lah, lebih kurang secara umumnya. Dan kitab ni yang dia tulis ni, Al-Khumainiyah ni, biasa orang jarang dengar, orang pun tak tahu Sa'id Hawa ada tulis berkenaan dengan Khomainism. Kalau kita terjemah kat Khomainism lah. Sebabnya asalnya kitab ni bukan ditulis secara terasing, dia termasuk dalam kitab dia lain. Cuma ada cetakannya, orang cetak kemudiannya, orang cetak suku, cetak secara terasing. Jadi gitulah seberengkah berkenaan dengan Sa'id Hawa. Cuma Sa'id Hawa ni juga terkenal sebagai salah seorang ulama dalam kalangan Ikhwan Muslimin lah, gerakan Islam Ikhwan Muslimin yang masyhur lah di negara-negara Arab tu. Dan kitab ni dia tulis respon kepada gapo berlaku mutaakhir, kemudian ni, zaman kemudian. Kerana dia merujuk kepada Khomainism, Khomeini, fenomena Khomeini, yang mana benda ni berlaku selepas daripada revolusi Iran tahun 79. Tetapi isu yang dibangkitkan ni, gapo dia sebut, ini adalah isu lama sebenarnya. Isu bukan isu baru timbul, isu masalah Syiah ni sudah lama. Dan ada kitab kecil juga, ni pun kecil dah kitab ni. Ada kitab lain kecil juga ditulis oleh Syekh Dr. Am Hazm berkaitan dengan sejarah pengkhianatan Syiah terhadap Ahli Sunnah wal Jamaah sepanjang zaman Ghadrus Syiah. Kalau ada kesempatan boleh kita diskusi waktu pula lepas ni. Jadi sejarah lah sejarah pengkhianatan golongan Syiah terhadap Ahli Sunnah. Jadi benda ni bukan isu baru lah, isu yang lama. Cuma zaman kita ni dia jadi soho, jadi panas, jadi isunya sebab kerana berlaku revolusi tahun 79. Selepas revolusi tersebut ditubuhkan Republik Iran, Republik Islam Iran, dan didominasi oleh golongan Ayatullah, ulama-ulama mereka lah, Syiah. Jadi situ bermula daripada situlah timbul isu. Cuma awal-awal berlaku revolusi tersebut dan juga fenomena sebenarnya Khomeini ni, orang anggap dia sebagai hero. Orang anggap dia sebagai tokoh dan juga simbol
penentangnya kepada penjajah, simbol penentangnya kezaliman, simbol membela golongan yang teraniaya dan sebagainya. Jadi orang anggap dia ni satu tokoh, satu simbol yang baik. Jadi sebar semua pun pakak kagum, pakak bersahulah dengan Khomeini ni. Situlah mula timbul isu berkaitan dengan Syiah ataupun revolusi ni lah, revolusi Iran. Buku yang kita rujuk ni, buku ni ditulis oleh Syekh Said Hawa, dan Syekh Said Hawa seperti mana kita sebut tadi lah, dia ni antara ulama Ikhwan Muslimin. Dalam kalangan orang Islam sendirinya, Syiah ni macam-macam pandangnya lah. Orang-orang golongan apa aliran dalam orang-orang Islam ni secara umumnya, bermula awal-awal revolusi ni, boleh kata hampir semua orang kagum lah dengan Khomeini, dengan revolusi Iran ni, sehingga orang ambil sebagai inspirasi, orang ambil sebagai semangat, inspirasi untuk buat juga seperti mana dia buat. Bila orang tengok satu kejayaan berlaku ni, orang akan terinspirasi. Sebab kita orang nego tu laku, bahkan nak jual belaka. Dulu Soho, masa kita kecil dulu, gula kawah, orang jual gula kawah, Soho laku. Lepas pada tu tepi jalan 100 meter ada jual gula kawah, 100 meter dia jual, pakat nak jual. Jadi learning pun macam-macam lah. Learning banyak doa. Dulu kita boleh wayak contoh sikit sebanyak. Learning boleh kata hampir semua benda nak viral. Jadi supalah dengan revolusi ni, bila berjaya menjatuhkan Shah Iran yang dianggap orang anggap sebagai boneka ataupun proksi kepada negara barat, penjajah, boleh dijatuhkan. Jadi orang semua semangat, semua naik angin juga. Kita kena buat lagu tu juga. Berjaya ni, boleh buat, berlaku. Tak mustahil berlaku di Iran. Orang-orang agama ambil alih, orang-orang nak kepada Islam ambil alih. Jadi tidak pelik lah, awal-awalnya kebanyakan boleh kata ramai orang Islam ni kagum dan positif, bersangka baik, sehingga ke ambil semangat, mengagung-agungkan, mengangkat Khomeini ni sendiri dan revolusi Iran lah. Tapi di sana ada jugalah ulama-ulama yang tidak menerima ataupun berhati-hati dengan fenomena yang berlaku. Dan sebab kita baca ni hak ditulis oleh Said Hawa, dan dia juga salah seorang ulama gerakan Islam kaum muslimin, dia mulai juga kita ambil sudut pandai gerakan Islam ni. Lagu mana gerakan Islam, lebih-lebih lagi gerakan Islam ni terlibat dalam perjuangan. Ada aliran-aliran dalam Islam ni, dia lebih kepada dakwah, ada lebih kepada tarbiyah dan macam-macam beda. Ada pun gerakan-gerakan Islam ni mereka terlibat dalam kita boleh kata politik lah, pemerintahan, nak kepada pemerintahan, perjuangan dan sebagainya. Jadi lagu mana pandangan golongan ni? Adakah semua serupa dengan Said Hawa yang ditulis dalam kitab ni? Kita bacalah tajuk dia, apa kita nampak dah kat mana. Dia kata komunisme ni syaz. Tajuk tu kita nampak dah dia cenderung ke mana. Cuma adakah semua ulama gerakan Islam lagu tu? Sini kita akan nampak beza pandangan. Sebab apa berlaku beza pandangan? Sebab sana mula-mula berlaku revolusi, orang nampak benda ni bagus, nak naik Islam semula. Jadi itu antara faktor yang menyebabkan berlaku khilaf lah, pecah pandangan. Jadi ada orang tengok dari sudut bagus ni revolusi ni, nak menegakkan Islam, nak bawa agama ke dalam pemerintahan. Ada lagi yang berpandangan, dia tengok dari segi sejarah, dari segi pegangan mereka. Jadi mereka rasa pusing, rasa hati-hati. Jadi timbul pelbagai pandangan. Jadi kita sebut sini secara umum, sejarah lebih kurang kita boleh kata ada 3 pandangan dalam bab ni. Ada sebagai ulama gerakan ni, mereka menerima baik revolusi itu, dan mereka menganggap Khomeini ni tokoh yang baik. Ada beberapa pihak lah menerima baik ni. Kalau learning sekarang ni terbaru ni, kita
kita boleh tengok Hamas sendiri pun lembut dengan Iran ni sendiri. Cuma atas sebab masing-masing lah. Macam Hamas ni lebih pada politik, lebih pada survivor dia sebab sama-sama menentai musuh yang sama. Iran ni dia balas dengan Israel kan? Hamas pun dia balas dengan Israel, dan Iran ni sanggup untuk membantu Hamas. Jadi Hamas pun lembut lah dengan dia. Tapi kita boleh kata ni kerana sebab tersebut je, bukan sebab Hamas ni menganggap Iran ni betul-betul baik dan sebagainya. Sebabnya dia pernah balas dalam isu Syria dulu. Bila berlaku perang Syria ni, Hamas mula-mula sokong rakyat Syria, Iran sokong Assad. Dia balas dulu. Jadi renggang hubungan antara dua ni. Bila renggang ni, Iran pun tak tolong dah lah Hamas. Dalam masa yang sama, negara-negara lain pun tak tolong juga. Jadi Hamas pun lepas pada tu baik semula. Jadi kita boleh kata kerana sebab-sebab faktor-faktor tertentu. Dan adalah lain beberapa lagi pihak terima. Kalau di negara kita pun fenomena ni merosak masuk juga. Ada beberapa tokoh yang beranggapan bahawasanya Iran, revolusi dia, Khomeini ni molek lagi, boleh terima lagi. Antaranya kalau di Malaysia kan, ni Tengku Haji Hadi Awang sendiri, dia masih lagi berpegang bahawasanya Iran ni berperang dengan Amerika, musuh orang Islam. Antaranya juga Mak Sabu lah, Muhammad Sabu juga antara orang yang mengagumi Khomeini ni. Dan ada lagi lah lain-lain tu. Macam baru-baru ni ada video Datuk Taqiyuddin sendiri sebut antara tokoh dia kagumnya Mahatma Gandhi dengan Khomeini. Jadi ada dalam kalangan gerakan-gerakan Islam ni yang menerima Khomeini, revolusi Iran dan sebagainya. Yang kedua, ada sekelompok yang berpandangan awal-awalnya dia terima Khomeini, revolusi Iran sebagai sesuatu yang baik, tapi kemudiannya dia tarik semula, ataupun arah atau rujuk tarik semula, tukar pendirian, tak terima. Antaranya Dr. Yusuf Qaradawi sendiri. Dr. Yusuf Qaradawi awal-awal dulu dia sokong, dia sokong dan dia lembut dengan Syiah. Dia kata Syiah ni hak lawan musuh Islam sebenar. Terutamanya zaman perang antara Hizbullah dengan Israel dulu. Dan menang, Hizbullah menang, dia katakan menang. Jadi masa tu orang pun bisa, hebat, ni pembela. Jadi Dr. Yusuf Qaradawi sendiri pun masa mula-mula dia sendiri sokong. Tapi kemudian dia tarik semula. Dia cenderung pada menentai. Iaitu bila berlaku, terutama bila berlaku revolusi Syria. Perang balas dengan Assad. Qaradawi ini sokong rakyat Syria, Iran lagi sokong Assad. Jadi balas itu dia tak setuju Iran. Tak setujulah. Syiah ni apa ni, dulu lain sebenarnya. Dan kita boleh sebut juga sini Tengku ni Aziz Nikmat sendiri pun awal-awalnya dikenali sebagai orang yang lembut dengan Syiah, revolusi Iran dan Khomeini. Tapi akhir hayat dia tu nampak dia macam sebut ada juga benda tidak betul dalam Syiah ni. Akhir-akhir hayat masa dia sakit di hospital tu, dia ada orang ambil video dia buat. Dia sebut orang-orang Syiah ni tak tahu gapo, dia kata. Kita orang Islam ni turut dalil. Kita ada panduan kita Al-Quran, As-Sunnah. Orang Syiah ni tu turut imam dia. Tak tahu gapo satu, pakat tu turut. Imam dia pun tak tahu main mana. Imam dia pun turut orang sebelum tu juga. Jadi tak tahu semua main mana. Dia pernah sebut, kita nampak lain dah nadanya. Kemudian di sana ada sebahagian golongan yang tak setuju, menentang revolusi ini, berpegang bahasanya Syiah ni tidak betul-betul lah nak membela agama Islam. Revolusi Iran, Khomeini dan sebagainya tak betul. Ini antaranya
Syekh Sa'id Hawa ni sendiri, melalui buku dia tu lah yang dia tulis. Situ kita tahu pandangan dia. Begitu juga Dr. atau Syekh Mustafa Sibai, seorang ulama ikhwan di Syria. Ada juga dalam muqaddimah kitab As-Sunnah dia tu kan. Dia ada juga As-Sunnah wa makanatuha fi tasyri' Islami. Dia juga ada sebut situ pendirian dia lah tidak setuju. Dan juga kita nampak secara jelas ulama-ulama di Syria. 2011 revolusi Syria balah dengan asap apa ni, ramai ulama-ulama Syria sebut benda-benda lagu ni. Sebut menentai campur tangan Iran di Syria. Dan mereka sebut Syiah ni tak boleh percaya, Syiah ni bahaya, dulu jiran kita, kemudian perang nak bunuh kita dan sebagainya. Disebut, ada video-video, ada ucapan-ucapan mereka lagu tu. Dan mereka beri peringatan pula kita. Hati-hati dengan Syiah ni, dia tak boleh percaya kami, kena dah di negara kami, dan macam-macam lah. Kalau di negara kita, antara ulama gerakan hak tak setuju dengan Syiah ni, Iran, revolusi Iran dan sebagainya. Ustaz Harun Taib, meninggal adalah Allahumma fa'lahu. Dia antara orang yang lantang. Dia ada video, ada dia sebut ucapan dia yang mana dia sebut tak betul. Revolusi Iran ni tak kena. Gitulah. Jadi poin kita nak sebutnya, isu ni isu lama dan ada macam-macam pandangan. Cuma kita baca hari ni pandangan Syekh Sa'id Hawa. Dia antara orang yang menentang Khomeini ni. Dalam mukaddimah ni, kitab dia ni, mukaddimah dia sebut sesungguhnya kecintaan kepada Ahlul Bait. Cinta kepada Ahlul Bait ni satu kefarduan yang disyariatkan. Bukan golongan Syiah saja saya kepada Ahlul Bait. Ahli sunnah pun saya juga. Jadi disebut sini mula-mula dia kata saya kepada Ahlul Bait ni satu kefarduan yang disyariatkan. Kena, mesti. Tapi persoalannya dia kata, siapa dia Ahlul Bait itu? Dan persoalan keduanya, lagu mana kita nak menunjukkan, nak menzahirkan, ataupun orang putih kata expression, nak menzahirkan, nak memberi ekspresi. Lagu mana cara kita nak menunjukkan kecintaan sayangnya kita tu dengan cara yang betul? Lagu mana kat saya hak sebenarnya? Jadi siapa Ahlul Bait? Dan lagu mana cara sebenar atau saya pada Ahlul Bait ni? Jadi dia jawabnya, tidak syak Ahlul Bait ni adalah orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan Nabi, dan mereka itu menyahut seruannya, hidayahnya. Itu Ahlul Bait dia. Kalau kita kena saya. Jadi kalau ada kerabat Nabi, waris-waris Nabi sendiri, tapi tidak menyahut seruan Nabi, tidak menyahut dakwah seruan pada Islam ni, tak kira juga. Contohnya Abu Lahab, pak saudara Nabi, tapi orang yang top tank juga, menentang Nabi. Jadi Ahlul Bait ni kerabat Nabi yang Islam. Kemudian dia kata juga, lagu mana saya hak sebenar? Dia kata tidak syak juga. Tunjuk saya hak sebenarnya ialah saya dengan hati dan juga ikut secara zahir. Ittiba' zahiri. Kena ada rasa saya dalam hati dan juga kena ada ikut secara zahir. Jadi kena ada dua-dua. Tak boleh ada so. Kalau ada so, tidak saya sebenar lah. Tidak sebenar-benar dakwah saya. Jadi kalau dakwah betul saya kepada Ahlul Bait, kena saya dan juga kena ikut. Dan umat Islam sendirinya memang dalam keadaan taat saya kepada Ahlul Bait. Memang bertakarrub, memang saya lah kepada Ahlul Bait ni. Tetapi dalam bab ni, dalam bab saya kepada Ahlul Bait ni, kita dapati ada hak tak kena.
Ada unsur-unsur tasyayyu'h yang pelik dia kata. Ataupun mudahnya kita kata memang kita kena sayang pada Ahlul Bait. Dituntut dalam Islam, difardukan dalam Islam. Tapi ada juga puak-puak hok kata saya kepada Ahlul Bait ni tapi pelik. Lain dari yang lain. Nak bawa ke lain. Sinilah dia nak masuk. Jadi kalau dia sebut tadi kita tambah sikit lah. Jadi Ahlul Bait ni kerabat Nabi. Cuma orang duk suhu semuanya Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Hak tu orang duk sebut semua. Jadi saya Ahlul Bait ni kena hak ni. Ada akak-akak ni. Sedangkan Ahlul Bait ni adalah semua sekali hak ada kerabat dengan Nabi. Nak tak mana hak lain? Isteri-isteri Nabi nak tak mana? Aisyah, Hafsah nak tak mana? Tok tua Nabi nak tak mana? Abu Bakar, Umar. Jadi kena adil. Tidak kata Ahlul Bait kan? Tunjuk ni saja. Sebahagia saja. Tu tidak saya Ahlul Bait tu. Itu saya secara pilih kasih. Kena saya belaka lah. Dan juga kena betul cara saya tu seperti mana disebut sana. Saya pun yang saya saja, saya kena ikut seperti mana yang dianjurkan, diminta oleh Ahlul Bait. Jadi kalau ada benda pelik-peliknya kita kena tanyalah, betul ke Ahlul Bait suruh lagu ni? Betul ke Ahlul Bait ajar lagu ni? Dia kata saya. Betul ke Ahlul Bait suruh buat lagu tu, suruh saya lagu tu? Itu persoalan dia. Kemudian dia kata apabila intasara al-Khomeini, apabila berjayanya Khomeini, revolusi dia kali ikut sebenarnya bukan Khomeini saja. Revolusi ni bukan kata diketuai oleh dia secara sepenuhnya. Semua terlibat. Semua lapisan rakyat terlibat. Kalau tidak tak berjaya. Bahkan Khomeini duduk di luar masa tu. Tidak duduk di Iran. Dia balik daripada tu, lepas pada berjaya dia kelik. Dia duduk di Perancis. Lepas tu baru balik semula. Jadi tapi orang anggap kejayaan ni kejayaan dia. Lepas pada tu dia claim revolusi tu seolah-olah kerja dia belaka. Usaha dia yang menang belaka ni. Masalah juga ni style claim-claim ni. Usaha orang claim dia. Penat. Jadi lepas pada berjayanya Khomeini ni menguasai lah kita kata, buat revolusi dia ni, menguasai negara ni, orang-orang yang ikhlas dari kalangan umat ni mereka menyangka mula-mula sekali orang duk suka baik, orang bersikap positif. Tak apalah, boleh jadi ada kebaikan, nak membawa kebaikan. Orang dah anggap dia akan membersihkan lah orang-orang Syiah ni daripada benda-benda yang tidak betul. Dia ni tidak ekstrim. Dia Syiah hak sederhana, hak biasa. Lebih-lebih lagi apabila Khomeini sendiri, dia sendiri royak, dia sendiri mengiklankan bahawasanya dia kata revolusi ni adalah revolusi Islam, bukan revolusi mazhab. Ini bukan revolusi Syiah atau Sunni ke, dia kata. Ini adalah revolusi untuk Islam. Jadi kejayaannya tidak kejayaan Sunni ke Syiah lah, kejayaan Islam kita kata. Jadi orang dengar gitu kan, molek ni. Bahkan dia kata revolusi ini adalah untuk kebaikan orang-orang yang lemah, untuk membebaskan masyarakat, untuk membebaskan rakyat umat Islam, bahkan untuk membebaskan Palestin. Jadi slogan, ayat-ayat ucapan yang dia sebut ni tak molek-molek belaka. Ini disebut oleh Syekh Said Hawas sendiri sebut. Tapi dia kata lepas pada tu mulalah orang nampak, mula tersingkap kepada golongan-golongan ikhlas ni. Jadi orang-orang ikhlas ni mula-mula sekali kan suka baik lah, tak apalah, boleh jadi dia nak bawa kebaikan, boleh jadi dia akan membawa Syiah hak sederhana, akan membetulkan balik hak ekstrim-ekstrim hak tak betul, hak hulu Syiah ni. Lebih-lebih lagi dia sendiri pun royak lagu tu. Kita nak perpaduan Islam, kita nak tolong orang-orang susah, kita nak membebaskan Palestin. Jadi mula-mula orang pun bersuka baik lah. Boleh jadi mudah-mudahan molek lah ni. Tapi lepas pada tu mula dia kata orang-orang ikhlas tadi nampak gapo sebenarnya.
Lepas pada tu barulah jelas rupanya Khomeini ni dia berpegang pada akidah-akidah pelik juga. Dalam Syiah ni, ajaran Syiah hak pelik juga. Akidah-akidah hak tak betul. Bahkan pendirian-pendirian dia juga adalah pendirian yang khianat, pendirian yang pelik tak betul. Yang jelas nampak daripada dia dan juga pengikut-pengikut dia sendiri. Maka ini adalah satu kerugian besar, satu bala yang besar. Perah lah kita kata, mudah-mudah kat orang duk beragak, bagus ni kebaikan, tapi lepas pada tu perah. Dan dia ada jugalah usaha-usaha nak memperbaiki lah, nak mentahkik semula, nak betul semula gapo-gapo tak betul dalam Syiah ni. Adalah usaha-usaha tersebut, tapi akhir sekali tak jadi jugalah dia kata, kerana tindakan Khomeini ni menyalahi, terbaliklah, tak kena dengan usaha yang kita nak. Kita nak perpaduan kononnya, contohlah kita nak betul mula gapo tak betul, tapi hak berlakunya terbalik, tidaklah gitu. Seolah-olahnya alik sana tu pihak Khomeini sendiri tosil lah gitu. Hak berlakunya makin bercanggah, makin jarak, makin jadi jurang. Bahkan lepas pada tu pun berlaku perang pula dengan Iraq. Jadi nampak tak ada lah hak orang harap-harap sebelum tu. Jadi kata sini ni, tidaklah ahli ilmu dalam kalangan umat ni mesti menjelaskan kepada orang-orang Islam bahayanya Khomeini dan juga ajaran dia ni lah, Khomeiniah ni, pengikut-pengikut dia ni. Jadi kena jelas pada bahaya ni, juga kena jelas gapo dari segi perancangan konspirasi mereka ni, supaya mereka tidak boleh menipu sesiapa. Dan Syekh Hawa berkata, inilah punca, inilah sebab, inilah perkara yang menyebabkan kami tergerak, menyebabkan kami berasa nak benar tulis risalah pendek ni, kecil ni. Inilah faktor-faktor yang menyebabkan kami nak tulis benda ni. Kerana ni lah, kerana dulu disebut nak kepada kebaikan, dan orang-orang ikhlas ni pun nampak nak beri peluang, tapi akhirnya hak berlaku tak kena dengan gapo orang nak, tak kena dengan yang diharapkan, bahkan hak berlakunya lain pula. Rupanya dia pun berpegang dengan pegangan-pegangan hak tak betul, dan tindakan-tindakan dia, pendirian dia juga berlawanan dengan gapo dia sebut. Dia lebih kepada jadi korban, pecah dan sebagainya. Jadi dia kata inilah perkara-perkara yang menyebabkan kami rasa terpanggil nak tulis kitab ni. Ringkasnya kerana orang-orang Islam ni sudah bergembira, mendapat perkhabaran gembira di timur dan barat dengan kebangkitan Islam. Orang-orang Islam ni tahun dia tulis ni tahun 80-an kan. 80-an ni sampai kebangkitan Islam mana-mana. Termasuk salah satunya berlaku di Iran ni. Jadi orang masa tu dalam mood kebangkitan. Dulu orang tak cara mana ke agama. Dan di negara-negara Arab ni 60-an 70-an ni sosialis kuat lah. Ada sosialis yang kuat. Kerja-kerja pun lebih kepada sosialis. Tapi kemudian lepas pada tu 70-an 80-an orang nak kepada Islam semula. Kebangkitan golongan-golongan Islamis. Jadi dia kata masa ni orang dah suka dah lagu ni, orang dah seru lagu ni, orang dah tengah bangkit, tiba-tiba berlaku lagu ni, kata. Tu dia tak setuju ni. Jadi dia kata musuh-musuh Islam ni telah nampak bahayanya kebangkitan Islam ni. Orang Islam kau bangkit nak berlaku ni. Jadi dia kata mereka pun buat permainan lama dia, buat taktik lama dia lah. Mereka pun baca sama dia. Tidak kita kena sekat, kata. Kena sekat kebangkitan ni. Lagu mana? Dengan merosokkan kebangkitan tersebut dan juga menukar, mentahrif daripada
matlamat asal dia, kena punuh benda ni, kena ganggu kebangkitan Islam ni. Hak tu je boleh merosakkan kebangkitan orang Islam. Jadi antaranya mereka pun buatlah satu kelompok yang zahirnya nampak Islam, nampak nak pada Islam, nak jual kepada Islam, akan tetapi sebenarnya mereka nak merosakkan Islam. Zahir nampak Islam, tapi sebenarnya alik belakang tu mereka akan merosakkan agama Islam. Bila rosak agama Islam, maka rosaklah, terganggulah kebangkitan Islam ni. Jadi Syekh Said Hawa kata lagu tu. Dia kata faktor dia nak tulisnya kerana tadi, dan juga nampak sebab juga sini ialah kerana Islam tengah nak naik. Jadi musuh nampak Islam nak naik ni kan, kita kena ganggu. Jadi salah satu cara dia buat ialah menggunakan satu kelompok yang nampaknya Islam, tapi sebenarnya itulah golongan yang akan merosakkan kebangkitan Islam tersebut. Cuma kita tambah juga itu, kita sebut kelas dulunya, kita sebut sini, kalau kita sekali baca ni kita nampak macam Syiah ni satu perancang yang musuh secara sepenuhnya, 100% musuh buat. Tapi kalau kita tengok realitinya, ada naik turun jugalah. Dia tidak kata dia kawal 100%. Maksudnya Syiah tu memang dia rekod 100%. Syiah tu patuh pada musuh jugalah. Dia ada lepas pada tu balah perang. Sebahagian orangnya tak fikir lagu ni pula. Ada sebahagian orang yang anggap macam ni, 100% Syiah ni memang dikawal oleh musuh. Sebenarnya orang kafir, orang tak betul Islam, direkod oleh musuh untuk merosakkan Islam. Ada sebahagian pula beranggapan Syiah ni memang musuh kepada Barat. Dialah pejuang sebenar orang Islam. Harap kau Sunni lain tak pakai kata. Negara-negara Sunni lain duk baik dengan musuh Islam. Duk baik dengan mereka, duk baik dengan British, duk baik dengan Israel, duk lawan orang Islam. Jadi Iran Syiah ni hak betul-betul perang dengan musuh Islam ni, mereka Israel. Hak ni hak betul. Tapi kalau kita tengok dari segi realitinya, ada balah, ada baik. Sebabnya kalau ikut kita panggil apa, kaedah dalam politik ni lagu tu. Politik ni dia ikut kepentingan. Kalau kepentingan dia kena baik, dia baik. Kalau kepentingan dia kena balah, dia balah. Kalau Iran tu mengganggu dia akan balah. Tapi kalau dia kata tak apa, boleh baik-baik. Bahkan dalam sejarah pun kita tengok Iran ni walaupun sejak awal revolusi dia ni nampak musuh ketat lah kepada negara-negara barat ni, tapi sebenarnya sepanjang sejarah dia ni ada benda-benda yang nampak tak kena, tidak lagu tu. Contohnya dulu pernah gagal, dipanggil apa? Skandal Iran Contra. Kita nampak Iran ni balah dengan mereka, tapi bila dia perang dengan Iraq, dia perlukan senjata, mereka jual senjata dia. Nama skandal tu panggil skandal Iran Contra. Contra ni saya pemberontak di Amerika Selatan ni. Amerika ni parlimen dia lah, parlimen dia, kongres dia tidak membenarkan kerajaan tolong buat tu. Jadi presiden dia kalau tak tolong boleh ke kami ni. Nak tolong juga. Nak tolong lagu mana ni? Payah ni. Jadi salah satu cara dia buat ialah dia jual senjata ke Iran, pitih tu dia guna untuk salur kepada Contra ni. Waktu dia panggil skandal Iran Contra. Hak lebih berat lagi nya, Israel pun tupes kaki juga nega. Nega juga dia. Jadi mereka nya nak atas senjata, nak jual ke Iran ni. Tapi senjatanya lambat lagi nak atasnya, jauh. Nak suruh cepat lagi, bagaimana? Dia pakai Israel, memburi dulu senjatamu. Israel akan buri dulu senjata dia, mereka akan ganti balik. Jadi cepat sampai Israel dengan dekat ya. Israel pun duduk di dekat Timur Tengah juga. Jadi benda tu pernah jadi gagal, skandal dulu. Jadi kalau kata Iran Syiah ni tu balah dengan mereka musuh Islam, tak juga. Ada tika-tika yang nak pergi, dia jual juga senjata ke Iran ni. Dan ada juga tindakan-tindakan dia ni tidak menguntungkan
musuh dia. Macam Iran tu sendiri, dia perang dengan Iraq. Kalau ikut logik, kalau kita kata Iran ni musuh pada Amerika, musuh pada Israel, maka dia kenalah tolong Iraq. Sebab sama-sama balah lah. Musuh pada musuh jadi saing. Jadi Iraq lah ni tengah perang dengan Iran. Sepatutnya Israel dengan Amerika ni support lah Iraq biar boleh kalah Iran. Tapi hak berlakunya lain. Israel dah pergi bom loji nuklear Iraq di Osirak dulu sah juga. Peristiwa tersebut. Israel ni pergi letah negara-negara Arab operasi rahsia atas jet dia pergi bom loji nuklear Iraq. Jadi apa yang pergi bom Iraqnya? Sepatutnya tolonglah Iraq tu biar dia perang dengan musuh Iran tu. Jadi nak ayat politik ni lagu tu. Nak dia belik sikit. Tapi dalam masa yang sama kita nak kata tak balah pun baik sebenarnya Amerika buat Iran ni Syiah ni. Tapi nak kata gitu tak juga pasal Iran ni lama dah kena sekatan ekonomi. Dan juga Amerika pun dah bunuh orang-orang revolusi ni lah, pengawal revolusi. Macam terakhir baru ni Qasim Soleimani, mereka bom ni mati kau kata. Bah ada pula orang kita takziah, ada balah juga itu. Ada setuju, ada tak setuju, marah di takziah pada Qasim Soleimani. Qasim Soleimani ni dia ketua komander kepada pasukan khas Brigade Al-Quds. Al-Quds ni pasukan khas bagi tentera revolusi. Di Iran ni lain sikit sistem askar dia. Dia ada askar biasa, dia ada askar pengawal revolusi. Askar hak fanatik lah kalau kita. Askar yang tugas dia menjaga revolusi Iran, menjaga sistem learning daripada dirosakkan. Takut-takut askar biasa ni ada kepala otak sekolah ke atau sistem ayatullah anak sepuluh zaman dulu ke. Jadi dia bertanggungjawab jaga revolusi Iran ni. Jadi Qasim Soleimani ni ketua bagi pasukan khas lagi, elit lagi. Jadi dia kata Iran ni tak betul lah. Musuh gunakan mereka, musuh buat mereka dalam bentuk Islam untuk merosakkan kebangkitan Islam. Jadi hak berlaku juga terbalik sama lah. Mereka mendakwa mereka nak menolong Islam, sedangkan dalam masa yang sama mereka sebenarnya memerangi Islam dari segi akidahnya, dari segi manhaj Islamnya. Mereka pakai lagu lain. Jadi mereka terbalik lagu tu. Mereka mendakwa, mereka menzahirkan bahawasanya mereka nak kepada kesatuan, perpaduan soft orang Islam. Tapi mereka ni siap malam duduk merosakkan perpaduan umat Islam dengan cara duk mari pandangan-pandangan mazhab Syiah hak pelik-pelik ni. Duk pegang lagu tu juga. Jadi nak bersatu lagu mana lagu tu. Jadi gitulah dia kata. Mereka mendakwa mereka nak membantu orang terananya, membantu orang-orang susah. Sedangkan mereka merekrut kanak-kanak, budak-budak jadi tentera, menghantar mereka ke medan perang, jadi mati habis orang. Jadi tak betul lah dia katanya. Gapo berlaku tidak seperti mana yang mereka dakwa. Jadi Khomeini dakwa nak perpaduan, nak balik pada Islam, nak bebas Palestin. Tapi yang berlakunya tak betul lagu tu, tak serupa lagu tu. Dan dia sebut jugalah mereka ada gerakan yang nak merosakkan Islam ni melalui pasukan-pasukan rahsia mereka. Pasukan-pasukan rahsia, operasi-operasi rahsia bertujuan untuk mengganggu orang Islam. Kalau kita boleh contoh kat sekolah ni lah, askar revolusi ni, pasukan elit dia tu Al-Quds. Pasukan Al-Quds ni dia tugas dia supaya delta mereka dia ada pasukan khas nama delta ni, hijau air dia pergi negara-negara lain latih
pasukan hak memerangi musuh-musuh dia. Puak pasukan gerila. Mana dulu kak? Kalau macam di Syria dulu kak, di atas pasukan ni untuk latih Kurdish. Untuk kepentingan dia. Jadi supalah Iran ni dia ada pasukan Kurd. Kurd ni lah ke selarah aktiviti dia. Sebab tu kita kata Qasim Sulaiman ni tu orang penting tu. Bila dia mati tu kena bom tu, orang ganti dia tak boleh jadi serupa dia. Pasal dia lain sikit. Dia tu sendiri lain. Karisma dia tu. Ketokohan dia. Dia baik dengan Rusia. Dia boleh pujuk Rusia masuk campur tangan di Syria. Nak kalah lolo dah asal. Jadi Kurd ni dia ada pasukan dia ada cawangan-cawangan lah kita kata, dia ada hubungnya. Sehingga ke di Iraq dia boleh ada satu pasukan militer, pasukan tentera, suku. Dia bayar oleh Iran. Yang terasing daripada kerajaan Iraq. Ialah kerajaan Iraq tu Syiah dah kita kata. Tapi ada lagi pasukan lain bawah Iran sendiri. Ayat kapas tahu tu. Campur tangan dia. Hizbullah tak salah ayat lah. Hizbullahnya di Yemennya, Housinya. Jadi hak ni hak campur tangan ni. Hak sepatut kita marah juga ni. Selain daripada negara-negara lain lah. Biasa Yemen ni orang marah Saudi. Mau masuk campur tangan di negara orang. Dia bom rakyat, mati rakyat sikit-sikit. Tapi Iran sendiri campur tangan melalui Housi. Housi ni pakai selipar pun tak perang, pakai pelekat ya. Lagu mana Housi nak boleh mengoperasikan roket-roket pelupanu nak berdem apa Saudi tu. Mesti ada bantuan daripada luar. Selain daripada ada sendiri askar Yamen sendiri hak duduk alik Housi ni lah. Askar tu ni memang ada pengalaman lah. Di Hizbullah pun dia tolong, di Iraq pun ada, di Syria pun dia ada. Bahkan di Syria ni kita boleh kata askar revolusi sendiri ada hak di sana. Mati atas kelik. Dia benda ni nak susuk lah. Orang tahu bila mati kan, kata pengawal revolusi ada meninggal nama sikit-sikit bawa balik sana dia akak pula syahadat dia. Dia buat majlis pula mengagung-agungkan ni syahadat dia hak mati perang di Syria nak mempertahankan kerajaan Asad. Jadi dia sebut Iran Khomeini sebut lain, buat lain. Dia tak sebutlah revolusi, pengawal revolusi Kurd, pasukan Kurd apa tu kita tambah lah. Waktu hak berlaku lah ni. Kalau orang baca tu dia tahulah benda-benda gini. Dia tahulah apa campur tangan yang dilakukan oleh Iran. Kita tak nafi campur tangan negara lain ada juga. Macam kota UAE campur tangan belaka. Nyebut negara orang belaka. Mesir sendiri pun campur tangan dia biar. Pasal kepentingan dia negara-negara tepi ni. Iran pun kepentingan dia juga. Cuma soalan kita ni apa? Bila negara-negara lain campur tangan, marah campur tangan. Tapi bila Iran campur tangan, tak kata gapo satu. Sebahagian inilah yang menyebabkan tidak stabil. Bila gulawai masuk campur, mestilah lain Saudi puasa tergugat. Dia pakai campur pula. Jadi hak nyanyi orang setepak je lah. Jadi kita akan sebut dalam risalah ni dalam dua fasa lah dan juga satu penutup. Kita baca gitu. Fasa yang pertama akan disebut berkenaan dengan akidah-akidah, kepercayaan yang syaz, yang pelik, yang tak betul lah. Yang mana dalam Syiah ni ada kepercayaan hak karuk ni, dan Khomeini sendiri pegang lagu tu. Khomeini pun pegang lagu tu. Boleh diketahui daripada kitab-kitab dia sendiri. Dia gitu tulis lagu tu juga. Yang keduanya pendirian dia. Pendirian dia lagu mana? Pendirian dia yang tak kena juga, tak betul juga. Nak musuh dengan Islam. Ada buat benda-benda lain. Benda-benda yang menyebabkan berlaku perpecahan. Jadi dua tu yang dia akan setuh. Kita pakai tengok mengikut fasa ni lah. Pertama kita akan baca berkenaan akidah. Dia akan sebut lah Syiah ni gapo tak kena akidah dia. Bawa marilah kitab-kitab Syiah kata gini. Pada Khomeini pun pergi lagu tu jugalah. Bawa mari kitab Khomeini kata lagu tu. Dan penutupnya dia akan sebut pesanan lah. Pesanan kepada anak-anak muda umat Islam ni. Pesanan supaya
berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kerana itulah hak betulnya. Waktu hak benar, hakikat. Dan kalau inhiraf anha, kalau kita terpesong, kita lari daripadanya, ubahnya, maka itu adalah jalan kepada kemurkaan Allah dan juga neraka. Jadi kena pegang hak betul ni, kena berdiri atas landasan ahli sunnah wal jamaah. Tak sudut turut lah Syiah tu, tak sudut berasa menarik juga Syiah ni, tak sudut gitu. Ramai anak-anak muda hari ni terpesong, mudah terima benda lagu ni. Sebab apa? Sebab dia tak ada asas. Dia tak ada asas yang kukuh. Bila dia dengar hak Syiah ni, dia rasa masuk hati. Molek juga ni. Apa dia sebutlah dulu masa dia Sunni dulu tak kena gini-gini, padahal masa dia Sunni dulu dia tak faham gapo pun akidah. Dia tak cara gapo pun. Bila jumpa Syiah ni, dia nak kata Syiah ni lebih bagus daripada tu. Nak bandingkan tak ngaji molek dua-dua. Kalau kita tahu dua-dua baru kita boleh banding. Ni dia tengok sebelah pihak, dia nampak ni ya molek. Pok ni ya comel. Sedangkan emosi je tu, sentimen. Ada hak jenis menentang kapitalis ke, menentang negara barat penjajah. Jadi nampak orang ni bagus. Menentang penjajah, menentang dengan negara barat. Kena sokong. Kadang-kadang gitu je. Kadang-kadang disebut sejarah-sejarah. Ada baca sejarah-sejarah dulu, digambarkan khalifah-khalifah Sunni kejam, jahat, buat nyonya kat Ahlul Bait. Padahal Hajar Qadak tak tahu. Dia tahu cerita-cerita melalui perspektif Syiah. Jadi dia pelekat lagu tu. Allah tak kena ni. Sahabat-sahabat ni jahat juga. Sahabat-sahabat ni gila jawatan juga, gila kuasa juga. Dia berebut kuasa ya. Tak cara ke rakyat, tak cara ke Ahlul Bait, tidak hormat kepada Ahlul Bait. Dia nampak benda-benda lagu tu. Dia tak tengok dengan baik, tidak meneliti dengan baik. Kalau tidak, boleh fikir, boleh nampak. Bahkan Syiah ni tidak kena sebenarnya dengan fitrah. Waktu dia akan sebutlah gapo pegangan-pegangan tak betul. Kalau kita kira tak kena dengan fitrah manusia. Mut'ah boleh. Nikah kontrak, nikah ikut day gitu, boleh. Set bebas lah kalau kita. Orang tak akan terima. Sebab tahu buat cerita tak. Tak lepas ni ada ajar. Mut'ah ni boleh pahala sikit. Kalau kita tahu anak mut'ah dengan anak demo, marah. Jadi tak kena dengan fitrah. Nipu boleh pahala. Pelawak pada ahli sunnah ni, taqiyah ni boleh pahala. Macam-macam lagi lah. Okay. Kalau ikut fitrah sebenarnya tak kena. Hak tak betul dia tu. Orang tak boleh terima. Tapi sebab masa Sunni dulu, masa tidak Syiah dulu, tak tahu gapo satu. Tak kenal agama pun. Kenal Syiah. Kenal dengan Syiah. Lepas tu Syiah kata Sunni gini. Percaya. Sepatutnya tengok dua-dua baru boleh banding mana betul mana salah, mana lebih kena dengan fitrah, mana lebih betul dia atas landasan yang betul. Gitu. Sepatutnya gitu. Jadi itu mukaddimah lah. Jadi daripada mukaddimah tu sendiri kita nampak dah lah. Jelas baca tajuk tu jelas dah saya hawa ni pergi ke mana. Tapi bila baca mukaddimah ni pun lagi jelas. Jadi saya hawa di antara ulama pendakwah gerakan Islam yang tidak menerima, tidak terima Syiah Iran, revolusi Iran dan Khomeini. Bagi dia tak betul, pelawak lah belaka tu. Ada ini senada lah dengan orang-orang yang lain yang tidak terima juga. Kalau di Malaysia macam kita sebut tadi lah, Ustaz Harun Taib, molek tu kalau cari rakaman dia tu, suara dia tu disebut berkenaan dengan revolusi Iran ni lah, pendedahan dia tu. Jadi apa ada tu Hasan? Hanya ada tu. Adakah Syiah ni sesat? Kalau sesat, adakah semua dia sesat? Adakah soalan Syiah ni sesat? Dan adakah sesat juga semua sesat ke lagu mana?
Mudahnya ya bocor dah lah jawapan. Jawapan ada dalam buku ni. Dia akan sebut sosok gapo penyelewengan tak betul dalam Syiah. Biar bocor dulu. Kalau kau ada tak bocor lah. Soalan tu. Adakah semua sesat? Adakah semua pegang lagu tu? Kalau dulu ada beza Syiah ni. Istilah Syiah tu dia ada makna dia. Jadi kalau soalan tu merujuk pada zaman learning tak? Kita sebut gini lah. Pegang Syiah learning kat lagu ni lah. Walaupun dia tak mengaku pun, sebenarnya kitab-kitab dia ucapan tok lebar ulama-ulama dia lagu tu lah. Tak betul menyeleweng tu. Dan jelas bukan kita reka, bukan kita dakwa, dia sendiri sebut. Memang berpandu kepada kitab-kitab dia sendiri. Bukan kita pandang-pandang kata Syiah ni sesat gini. Kita reka, tipu. Walau ada memang dia gitu. Tapi kalau dulu Syiah ni dia ada makna lain istilah tu. Syiah ni boleh jadi cenderung pada ahli Syiah dah. Dululah. Tapi lah ni dak dah. Lah ni kalau kita guna istilah Syiah ni, orang anggap Syiah tu Syiah hak hulu dah. Syiah hak terasing, hak satu aliran yang terasing dah. Bahkan learning ni kalau kita sebut Syiah gitu, orang akan anggap Syiah tu Syiah Imam 12 aja. Tak kalau sebut Syiah ni kan orang akan terbayar Iran. Orang tak terbayar dah di Husi ke dikatakan Zaidiyah tu lah. Tu ada orang kata Zaidiyah tu pegang gitu lagi. Ada orang kata dok dah, macam-macam lah. Tapi kita nak kata secara hukum sorang-sorang itu payah. Tapi secara umum, secara akademik, secara ilmiahnya kita boleh gitulah. Kalau dia Syiah tu yang berpegang dengan akidah-akidah hak ni seperti mana ditulis dalam kitab-kitab pun dia, lagu tu menyeleweng dah lah. Sesat dah lah. Tak betul lah dia pegang tu. Jauh daripada ahli sunnah. Tidak kata gelasnya sikit lah. Memang gelasnya jauh tu. Sehingga seolah-olah Syiah ni seakan-akan nak berbeza dengan ahli sunnah dari semua perkara. Kalau Sunni pegang lagu tu, dia akan pegang lagu lain. Seolah-olah lagu tu lah. Dan memang Syiah ni sendiri pun ada banyak aliran. Ada banyak aliran lah. Ada kata ada dekat dengan ahli sunnah. Tapi dekat-dekat pun dia sudah tergelincir daripada ahli sunnah wal jamaah. Walaupun dekat pun. Dia dekat jauh lah. Tapi learning tu Syiah hak dominan adalah Syiah hulu. Syiah hak pegangan yang akan disebut lepas pada ni. Mungkin orang kata ada setengah orang ni seperti mana saya awal sendiri lah sebut orang-orang yang ikhlas nak pada Islam ni. Khomeini tu biasa-biasa je, Syiah biasa-biasa. Tapi dalam kitab ni kita tengok pandai biasa-biasa setara mana. Ada orang menganggap Khomeini ni idola dia. Contoh dia. Lepas pada kita baca kitab ni, kita akan tahu boleh buat idola ke tak orang lagu ni. Sesuai ke tak kita nak buat pegangan ikon kita orang lagu ni. Kita akan tengok pegangan dia, akidah dia lepas pada ni. Lagu tu lah. Saya rasa cukup lah setakat dulu sebagai mukadimah lah. Dahulu insyaAllah lepas pada ni kita akan masuk isi lah. Fasa yang pertama, akidah-akidah yang dipegang oleh Syiah dan juga Khomeini sendiri. Sekat tu dulu lah. Semoga semua boleh ambil manfaat daripada perkongsian kita pada malam ni. Lama tinggal ni jadi tak biasa sikit, sakit tekuk ni. Sekala 2 jam tak apa. Jadi setakat tu dulu aku qali hadza astaghfirullahalazim wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.